Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita akan sambung dengan kemahiran saintifik bahagian 3, tajuk yang terakhir bagi unit 1. Okey, ada 4 lagi kemahiran proses sains yang kamu perlu tahu dalam darjah 4 ni, iaitu mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan mengeksperimen. Okey. Okey, kita tengok yang pertama. Apa itu mendefinisi secara operasi? Mendefinisi secara operasi ialah memberi takrifan kepada pemboleh ubah dengan merealkan secara spesifik dan terjelas tentang cara untuk memerhati dan mengukur perubahan yang berlaku ke atas pemboleh ubah itu. Okey. Saya faham kalau pening kalau kita baca dia punya takrifan macam ni, memang kita pening. Jadi kita tengok berdasarkan contoh. Okey. Kita tengok apa itu mendefinisi secara operasi. Definisi itu adalah kita tengok bila kita tengok mendefinisi secara operasi ni, kita boleh bahagi kepada dua. Yang pertama, definisi. Apa itu definisi yang diminta? Dia minta definisi apa? Dan yang kedua, secara operasi kita boleh tengok dia punya pemboleh ubah bergerak balas atau apa yang diperhatikan. Okey. Jadi formula dia macam ni. Definisi yang diminta ialah formula bergerak balas atau apa yang diperhatikan. Kita gabungkan semua ni menjadi satu ayat. Jadi itulah dia jawapan kepada mendefinisi cara operasi. Okey, mungkin kamu masih tak nampak lagi. Kita tengok lagi contoh. Okey, Rania telah menjalankan satu pemerhatian pada lilin yang bernyala. Pemerhatian terhadap perubahan lilin dilakukan oleh Rania selama 1 jam. Okey, biasanya kalau soalan macam ni, dia akan minta apakah definisi cara operasi bagi perubahan lilin. Jadi kalau melalui soalan tu kita boleh lihat definisi dia ialah, definisi yang diminta ialah perubahan lilin. Okey, secara operasi itu apa yang diperhatikan ialah panjang lilin. Okey, panjang lilin. Okey, di sini kalau kita formula tadi, definisi ialah apa yang diperhatikan. Kita tukar je dengan apa benda dia. Definisi dia apa yang diperhatikan dia apa. Contohnya macam ni. Perubahan lilin ialah panjang lilin selepas 1 jam. Okey. Okey, jadikan dia satu ayat. Jadikan dia satu ayat dan dia akan dapat beri kamu jawapan definisi cara operasi bagi perubahan lilin. Satu ayat, dan itulah dia jawapan bagi perubahan lilin ialah panjang lilin selepas 1 jam. Itu dia. Itu adalah definisi secara operasi bagi perubahan lilin. Senang kan? Okay, kalau dah faham ni memang senang. Okey, kita teruskan. Mengawal pemboleh ubah. Sebenarnya dalam banyak-banyak tu, key yang utama kita perlu tahu mula-mula ialah pemboleh ubah dia. Pemboleh ubah ni kita guna banyak dalam hipotesis, dalam inference, macam tadi pun dalam definisi operasi kan. Okey. Untuk memahami pemboleh ubah, mari kita lihat daripada contoh eksperimen. Okey, kita tengok contoh dulu. Okey, dalam eksperimen ini kita ada 3 jenis tanah, iaitu tanah liat, tanah kebun dan tanah pasir. Kedua-duanya disiram dengan air yang sama banyak. Air tadahan setiap tanah tersebut diperhatikan dan diukur. Okey, kalau kamu dapat lihat di setiap corong tu, dekat situlah diletakkan tanah. Okey, kemudian kita curahkan air sama banyak ke 3 tanah tu. Dan kita biarkan dalam satu tempoh masa air itu akan mengalir turun ke dalam bika yang berada di bawah tu. Okey, jadi air tadahan di bawah tu adalah apa yang kita perhatikan. Okey.
dalam eksperimen ada 3 pemboleh ubah yang kamu perlu tahu. Okey. Walaupun kamu dah masuk universiti ke, kamu dah jadi profesor ke, ini 3 je pemboleh ubah yang ada. Okey. Okey, yang pertama adalah yang kita sendiri ubah supaya berbeza. Dalam kes ni, kita ubah apa? Apa yang kita sendiri tetapkan berbeza dalam 3-3? Okey, yang kedua, yang kita perhatikan. Apa kita perhatikan di akhir eksperimen? Apa keputusan yang kita nak? Dan yang terakhir, yang kita tetapkan sama. Apa yang kita tetapkan sama pada 3-3 tu supaya adil. Okey, kita teruskan. Okey, yang kita ubah supaya berbeza tu kita panggil pemboleh ubah manipulasi. Yang kita perhatikan tu kita panggil pemboleh ubah bergerak balas. Dan yang kita tetapkan sama itu adalah pemboleh ubah yang dimalangkan. Okey. Kita tengok tanah liat, tanah kebun, tanah pasir. Kita dah awal-awal lagi kita dah tetapkan ini adalah yang berbeza di setiap corong. Okey. Kita nak bezakan, kita nak apa perbezaannya. Jadi kita tetapkan jenis tanah berbeza. Jadi jenis tanah adalah pemboleh ubah manipulasi. Yang kita bezakan ini adalah jenis tanah. Kemudian kalau kita tengok yang biru tu, yang kita perhatikan, yang kita perhatikan adalah air tadahan. Betul tak? Dan yang kita tetapkan sama adalah jumlah air yang disiram, okey, ke setiap tanah tu. Kalau kita siram air berbeza, contoh di tanah kebun kita letak penuh, tanah liat kita letak sikit je, tanah pasir kita letak sederhana. Nanti akan timbul isu kata memanglah tanah kebun dapat banyak sebab air dia banyak, tanah kebun sikit sebab letak air sikit kan. Jadi kita nak adil, kita bagi semua sama banyak. Itu adalah yang kita tetapkan sama. Okey. Okey, jadi yang kita ubah supaya berbeza adalah jenis tanah, yang kita perhatikan adalah sepadu air yang ditadah, dan yang kita tetapkan adalah sepadu air yang dicurahkan. Okey. Jadi kita boleh lihat di situ pemboleh ubah manipulasi ialah jenis tanah, pemboleh ubah bergerak balas ialah isi padu air yang ditadah, pemboleh ubah dimalangkan ialah isi padu air yang dicurahkan. Inilah kita boleh simpulkan kat sini. Pemboleh manipulasi ialah jenis isi padu, pemboleh bergerak balas ialah isi padu air yang ditadah, pemboleh ubah dimalangkan adalah isi padu air yang dicurahkan. Okey, yang ketiga membuat hipotesis. Hipotesis itu adalah membuat generalisasi atau tekaan awal yang boleh diuji berdasarkan beberapa siri perhatian dan inference. Hipotesis ni biasanya ahli saintis, okay? Para saintis dia buat hipotesis sebelum dia buat eksperimen. Maksudnya dia agak-agak, kalau kita buat macam ni apa yang akan berlaku? Okay, jadi hipotesis dia sebenarnya boleh betul boleh salah. Okay, dia buat eksperimen dulu, dia akan hasil dia akan tunjuk, oh yang aku buat tekaan awal tu salah lah, hasil dia macam ni. Kalau betul, okey, kita tekaan awal itu betul, jadi eksperimen ni dah membuktikan kita punya hipotesis tadi. Kita tengok teruskan. Okey, yang pertama kita tengok hipotesis berdasarkan pemerhatian. Macam contoh pernah tak kamu perhatikan gula pasir larut lebih cepat dalam air panas berbanding air sejuk? Pernah? Pernah kan? Gula kalau kita kacau dalam air sejuk, lambat dia hancur kan, lambat dia larut kan. Dalam air panas dia lebih cepat. Okey. So dia punya hipotesis ialah semua bahan yang larut dalam air akan melarut lebih cepat di dalam air panas berbanding air sejuk. Itu hipotesis dia. Okey. Semua bahan yang larut dalam air akan melarut lebih cepat di dalam air panas berbanding air sejuk. Okey. Kalau kamu menjawab soalan peperiksaan, kamu kena bagi hipotesis yang hasil dia betul. Okey, kalau kamu katakan kita buat eksperimen lah, kita memang tak tahu lah air panas ke air sejuk yang akan larut lebih cepat. Kita boleh buat hipotesis macam ni. Semua bahan yang larut dalam air akan melarut lebih cepat dalam air sejuk berbanding air panas. Itu betul.
hipotesis yang betul. Tapi dalam menjawab soalan Baxter tu salah. Sebab tak betul kan? Sebab kita memang dah tahu air panas memang akan larut lebih cepat. Jadi kita kena bagi yang betul masa jawab Baxter. Okey. Sebab kita dah tahu dah jawapan dia apa. Jadi kena bagi yang betul lah. Okey, tak boleh lah bagi semua bahan yang larut dalam air akan larut lebih cepat dalam air sejuk berbanding air panas. Kita kena bagi yang betul. Semua bahan yang larut dalam air akan larut lebih cepat di dalam air panas berbanding air sejuk. Okey. Contohnya hipotesis berdasarkan inference. Inference kita dah belajar sebelum ni kan. Inference tu adalah sebab yang logik. Okey, tengok dalam gambar rajah ni. Ada dua magnet, magnet A dan magnet B. Tapi magnet A kecil sikit, magnet B besar. Dan kita boleh perhatikan magnet A tarik 2 je klip kertas, magnet B tarik 3 klip kertas. Okey, jadi ini yang saya baca tadi. Dan dalam rajah ini kita boleh lihat magnet B lebih besar dapat menarik lebih banyak klip kertas. Jadi inference yang boleh kita buat, kenapa magnet B tarik lebih banyak klip kertas berbanding magnet A. Okay. Kerana magnet B lebih besar, ataupun kerana magnet B mempunyai lebih banyak kekuatan tarikan magnet. Ya, okay. Jadi itu adalah, jadi sebab apa? Sebab kita tahu semakin besar magnet semakin kuat medan magnet. Okey. Jadi kita boleh buat tadi tu inference dia. Inference dia adalah kerana magnet besar. Jadi membuat hipotesis ialah semakin besar magnet semakin kuat medan magnet. Okey. Jadi ini adalah cara menjawab semakin. Okey. Nombor 4 dan yang terakhir adalah mengeksperimen. Yang ini sangat senang. Ini adalah kita rancang dan jalankan penyiasatan untuk uji sesuatu hipotesis, mengumpulkan data, mentafsir data sehingga dapat rumusan daripada penyiasatan itu. Ini adalah gabungan semua tadi. Semua kemahiran proses sains tadi, kita jalankan eksperimen. Okey? Jalankan eksperimen itu adalah eksperimen. Jadi memang tak ada apa-apa nota lain tentang eksperimen. Untuk bagi eksperimen memang satu slide ni je. Dan ini adalah slide yang terakhir. Okey, jadi eksperimen ni adalah kamu buat eksperimen. Kamu dapat menggunakan peralatan dengan betul. Kamu dapat ni contoh, tahu menggunakan kelalang silinder penyukat ni. Okey, corong ni dan sebagainya. Kamu tahu guna, kamu buat hipotesis, kamu tentukan dia punya pemulih ubah. Itu adalah maknanya kamu dah berjaya dalam eksperimen. Okey, jadi habislah tajuk kemahiran proses sains kita, dan kamu boleh lihat tugasan kamu di dalam Google Classroom kamu, ya. Baiklah. Okey, itu saja. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.